Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel, menggempakan sahabat semua satu pendedahan yang pastinya akan mengejutkan anda semua. Jadi hari ini sekali lagi saya membawakan anda pendedahan daripada Brother Iswadi. Jadi tanpa memasa saya membawakan anda untuk mendengar beberapa isu ya, isu hangat, isu mengejutkan yang sedang berlaku di dalam negara kita. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Brother Iswadi punya sosial media, di TikTok beliau, di Facebook dan juga YouTube. Termasuk juga sahabat semua untuk Alright Napa Channel. Jangan lupa untuk terus support dengan cara tekan butang subscribe, like dan juga share. So mari kita ikuti dan juga tonton video ini sahabat-sahabat semua. Okey, Aman Palestin mohon bantuan orang ramai tampung kos mahkamah. Okey, Aman Palestin baru-baru ini dihadapkan ke mahkamah. Dua daripada pimpinan tertinggi di dalam Aman Palestin Berhad dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah dan juga salah guna kuasa pecah mana. Aman Palestin Berhad melancarkan tabung solidariti khas Aman Palestin bagi menampung kos urusan mahkamah lebih 2.2 juta setelah akaunnya dibekuk oleh SPRM. Dalam satu hantaran di Facebook, pertubuhan itu meminta orang ramai membantu mereka membersihkan kembali nama baik aman dan bebas daripada segala pertuduhan di mahkamah. Pada bulan 15 Februari, pengarah eksklusif Aman Palestin Abdullah Zaid Abdul Rahman dan juga pegawai eksklusifnya Awang Sufian Awang Piut mengaku tidak bersalah atas 164 pertuduhan melibatkan pengubahan wang haram, penipuan dan pecah amanah bernilai 39.53 juta ringgit. Abdullah Zaid dan Awang Sufian masing-masing didakwa atas 52 pertuduhan pecah amanah harta milik Aman Palestin bernilai 20.9498.8 juta mengikut Seksyen 409 Kanun Kesesaan yang boleh dipenjarakan sehingga 20 tahun, sebat dan denda jika disabitkan kesalahan. Mereka juga didakwa secara bersama bagi 19 pertuduhan penipuan dengan memperdayakan Aman Palestin menyerahkan wang keseluruhan 39.15 juta kepada Samudera Cempaka Sdn Bhd bagi pembelian emas seberat 2 hingga 12 kilogram. Pada November lepas, SPRM membekukan 41 akaun bank milik Aman Palestin dengan jumlah keseluruhan 15.87 juta susulan siasatan terhadap dakwaan pertubuhan amal berkenaan menyalahgunakan wang sumbangan orang ramai. Pembukaan ini juga menyebabkan organisasi itu yang ditubuhkan sejak 2004 menutup 13 cawangannya daripada 20 cawangan di seluruh negara. Pada 13 Februari, pengurus Jabatan Media dan Dokumentasi Aman Palestin Ismail Muhammad Jufri dilaporkan berkata hampir 100 daripada 150 kaki tangan mengambil cuti tanpa gaji. Susulan tindakan SPRM bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir meminta Suruhanjaya itu membenarkan Aman Palestin menghantar bantuan 10 juta kepada rakyat Palestin. Pada 1 Februari, Aman Palestin merayu agar membatalkan pembukuan ke atas 11 akaun banknya. Organisasi tersebut memerlukan lebih 770,000 sebulan untuk menanggung kos operasi dan pembiayaan gaji dan juga kaki tangan. Ini adalah berita daripada Aman Palestin. Aman Palestin melancarkan tabung solidariti kes Aman Palestin bagi menampung kos urusan mahkamahnya yang berjumlah lebih 2.2 juta ringgit. Perkara tersebut diumumkan di... Okay, right. Baik. Tuan-tuan nak bagi derma ke? Okeylah, tuan-tuan macam ni lah. Saya kenal personally sebenarnya dengan Ustaz Abdullah Zaid ni. Okay. Saya kenal personally. Saya kenal dia sejak tahun 2000, 2001, 2002. Saya kenal dia lama. Personally, betul. 2001, 2002. Saya kenal dia lama. Tapi satu benda yang mungkin korang tak tahu, fun fact. Aman Palestin ni daripada apa yang saya dapat saya baca, Aman Palestin ni sebenarnya dikaitkan dengan satu organisasi yang dinamakan sebagai ISMA, Ikatan Siswazah Muslim Malaysia ISMA. Dan juga ISMA ni, kalau kita tengok dia punya track dia daripada satu carta, saya tengok ISMA ni di samping dia ada Aman Palestin, dia ada satu lagi dia punya rangkaian TV, dinamakan TV Pertiwi. TV Pertiwi ni tuan-tuan adalah satu TV yang memang anti dengan Pakatan Harapan. Bukan setakat kalau anti dengan kerajaan Madani ni satu hal, tak apa. Tapi bukanlah kata tak apa, tapi dia sejak awal dia memang anti dengan Pakatan Harapan. Dan kalau korang ingat, ISMA ni dulu, awal-awal dulu dia pernah ada satu parti nama Berjasa. Bertanding menggunakan nama Berjasa atas tiket ISMA pada waktu itu.
Dan satu kajian digunakan, orang kata satu kajian dibuat mengatakan bahawa sebenarnya antara yang kuat pada PRU ke-15 dahulu menunggang dan mengangkat PAS bukan PAS sendiri, tetapi ISMA. Dan fun fact juga, tuan-tuan tahu tak, yang buat filem Mat Kilau itu, producer dia adalah orang ISMA. Sebab itu kenapa pada masa itu, just the right time, dia main sentimen Melayu masa tu, Melayu Islam untuk filem Mat Kilau itu. Sebab ISMA ni memang satu so-called badan dakwah, tetapi dia lebih incline kepada, dia bukan agama Islam satu hal lah, tapi dia adalah patu badan dakwah yang sangat berat ke arah nasionalisme. Dia sangat berat ke arah nasionalisme. Sebab itu dia punya slogan kalau tak silap, Melayu bersatu, Melayu is something to do with Melayu lah. Kan? Something to do with Melayu. So, yelah, ikhlas mula-mula tu ikhlas lah. Saya tak menuduh apa-apa kan. Ikhlas tu mula-mula ikhlas. Tetapi dia dah mula out of their ways sebenarnya. Kita tak ada masalah siapa nak join politik silakan. Tetapi bila dia menggunakan kaedah yang bagi saya sangat mengelirukan kepada pengikut-pengikut dia, dengan cara mengatakan bahawa inilah ajaran Islam, inilah kaedah yang diajarkan oleh Islam, inilah dakwah Islam. Dan dia menggunakan sentimen-sentimen seperti Palestin kan, perjuangan Palestin, antara lainnya bangsa Melayu kan, agama Islam, beli emas. Bila harga emas tu naik, dia jual, duit tu nanti dia guna balik untuk membantu rakyat-rakyat yang susah, Palestin dan sebagainya kan. Itu hujah dia orang. Is that justified? Itu satu persoalan. Adakah itu dibenarkan? Itu satu persoalan. Jadi kita akan lihat dalam trial ni nanti insyaAllah. Macam itu saya berhujah tentang kes Ustaz Abid Liu kan. Ustaz Abid Liu, saya bahas, saya cerita, saya kata pergi hujung dia, kita kena tunggu mahkamah dedahkan nanti bukti-bukti yang orang luar macam kita ni kita tak tahu. Kan, kita tak tahu. Tapi kita boleh assume dan kita boleh andaikan apa yang berlaku sahaja. Okay, habis. Tadi ada baru selesai Convention Bumi Putra tentang Bumi Putra dan sebagainya, dasar ekonomi baru di EB. Dan menarik beberapa ucapan, terutama ucapan daripada Rafizi, sangat menarik. Tapi kita baca ini dulu. Bertenang menurut Zaid Ibrahim, tiada siapa seberuntung Bumi Putra. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim percaya bahawa tidak ada sebab untuk bimbang dengan pendedahan bahawa hanya satu daripada 97 syarikat tersenarai di Bursa Saham dalam tempoh 3 tahun adalah milik Bumi Putra. Bumi Putra Melayu memangnya tidak perlu risau. Di negara ini Bumi Putra menguasai segala-galanya. Ia mempunyai kerajaan Bumi Putra, Petronas. Bank terbesar ialah Bumi Putra. PNB semua konglomerat penting untuk Bumi Putra. Khazanah ratusan JLC adalah Bumi Putra. Biar promotor Cina mendapat perhatian, biarkan mereka menjadi pemilik syarikat tersenarai. Lagipun siapa tahu di sebalik senarai pemilikan beneficial itu terdapat kaitan dengan kepentingan lain dalam menggunakan korporat bawah tanah. Tak ada yang mustahil. Kepada orang Melayu sila bertenang. Pemimpin kita melakukan segala-galanya untuk kita, semua perkara duniawi. Tiada kumpulan di dunia ini yang beruntung seberuntung Bumi Putra. Bercakap di Kongres Ekonomi Putra semalam, pengurusi Bursa Malaysia Abdul Hamid Omar berkata situasi sepatutnya memberi kesedaran untuk Bumi Putra bangkit dalam menangani segala sebab gagal mencapai keputusan walaupun 6 dekad melaksanakan pelbagai dasar untuk memperkasakan Bumi Putra. Wahid berkata punca utamanya ialah tumpuan diberikan kepada sektor awam tetapi bukan sektor swasta. Dalam konteks KDNK, pengurusi produser Malaysia itu berkata sektor awam hanya menyumbang 17.8% kepada ekonomi, manakala swasta 76.2%. Sementara Zaid berkata kenyataan Wahid boleh difahami. Maklumlah seorang pemimpin Melayu apabila mewakili atau bercakap di Bumi Putra mestilah menyampaikan ucapan sewajarnya kepada hadirin yang datang di jauh untuk mendengar bagaimana mereka boleh diselamatkan. Anda perlu cemas dan mengambil berat tentang masa depan yang suram dan anda perlu dilihat sebagai penyelamat, katanya. Bagaimanapun Zaid berkata ada satu perkara yang perlu dibimbangkan. Itulah yang diceritakan oleh nenek moyang kita 500 tahun dulu. Jagalah pagar supaya pagar tidak makan padi, katanya lagi. Sebelum ini Zaid berkata tiada apa yang lagi berguna atau relevan akan muncul daripada Kongres 3 hari itu untuk golongan bawahan
kerana dasar Malaysia tidak memenuhi keperluan mereka. In general, I agree apa yang Zahid cuba nyatakan. Kalau saya boleh baca reading between the lines, saya faham sindiran yang dinyatakan oleh Zaid Ibrahim itu kalau dia menyindir lah. Kalau dia menyindir. Tetapi kebenaran statistik ini kita akan faham dalam konteks yang menarik. Yang satu persoalan yang besar yang kita kena bawa. Soalan besar yang kita kena bawa adalah kenapa daripada 100 syarikat Bumiputera, daripada 100 kalau di sana disebut oleh apa orang kata, oleh syarikat oleh pendedahan oleh pengurusi Bursa Malaysia, dia kata satu daripada 90 syarikat Bumiputera, satu daripada 90 syarikat tersenarai di Bumiputera dalam tempoh 3 tahun adalah milik Bumiputera. Maksudnya daripada 98, satu je Bumiputera. Ratio dia 1 kepada 97. Ratio sepanjang the last 3 years 1 kepada 97, hanya satu je syarikat Bumiputera. Kenapa? No, dia banyaklah faktor. Satu yang saya baca tadi, ada orang hantar dekat WhatsApp, dia kata bahawa sekarang ini disebabkan oleh kekurangan bank yang ada di Malaysia untuk memberi pinjaman. Bagi saya dana je. Salah satu benda yang besar yang syarikat Bumiputera perlu juga adalah dana. Capital investment juga adalah satu perkara yang besar yang kita perlukan. Tetapi bagi saya untuk letakkan everything to the bank pun masalah juga. Kita ada pelbagai sebenarnya. Kita ada debt ventures, kita ada angel investors, kita ada venture cap dan sebagainya. Kita ada banyak sumber dana. Tetapi again VC, debt venture sebagainya, benda-benda semua macam ni cost dia terlalu tinggi dan risiko dia terlalu tinggi. Dan ilmu Bumiputera kita terhadap perkara-perkara sebegini ni tak berapa tinggi, tak berapa cukup. Majority di dalam SME small medium industry adalah golongan Bumiputera. Majority, I think more than 70% adalah golongan Bumiputera. So macam mana kita nak keluar daripada perkara ini? Saya tertarik apa yang Zaid Ibrahim kata tadi, harapkan pagar makan padi. Dia tak cakap direct. Dan kebanyakan Bumiputera ni lebih interested melabur dalam projek-projek government. Kita lebih suka ambil projek, ambil tender. Benda-benda macam tu yang kita lebih suka untuk, tertarik untuk pergi. Now, non-Bumiputera pun ambil juga. Tetapi bila dia dapat dana, dia orang kemudian, dia tak rely on the project. Projek government ni untuk dia orang dapatkan first dana atau keuntungan dia. Menarik Untung dia selepas itu, mereka pergi kepada business lain. So, they start doing their own business. Bumiputera kita untuk grow their own business ni agak payah. So itu kebanyakan Bumiputera kita ni lebih suka pergi kepada projek yang secure, projek government, bayaran yang secure dan sebagainya. Another interesting point juga nak dibuat berkenaan dengan bisnes Bumiputera kita sendiri ni adalah kita kurang networking sebenarnya. Now, dia ada satu pertubuhan dipanggil Presma, pertubuhan Persatuan Restoran-Restoran Mamak Malaysia. Interesting Persatuan Restoran Mamak Malaysia. Saya dapat data Persatuan Restoran Mamak Malaysia ni, revenue dia orang saja per year I think about 4 billion ringgit. Correct me if I'm wrong on this. Pendapatan yang kedai-kedai mamak yang dia orang ada persatuan tu 4 billion of dollars tau. Billion ringgit dia orang punya pendapatan dia. Why? Because dia orang bersatu sebagai satu gagasan. And kalau ada mamak nak buka bisnes, what they think about is location. Kan, modal dia orang boleh bagi, dia orang boleh support in term modal. Yang penting kau cari location. That's why sekarang ini McDonald, Starbucks, Shell, Petronas, Mama, they are not in the business of doing apa yang dia orang buat. Dia orang bukan jual bukan jual ayam goreng. KFC dia orang bukan jual burger. McDonald bukan jual burger. KFC orang kata Starbucks bukan jual kopi. Mama bukan jual restoran Mama. You all tahu dia orang buat apa? Dia in the business of property. Dia orang in the business of property. What they are doing is they bought over a property. Dia beli satu property tu, dia letak business kat situ. Business tu yang bayar the loan of the property tu. And after certain period, 10 years, 15 years, setelah mereka dah habis bayar, the property belongs to them.
Imagine in the next 20 years, semua corner-corner ada restoran mamak, tuan-tuan. And they own the property. They own the property. You see? Kan? They own the property in the next 10-20 years. They are already owning it. They're gonna own some more. Dia orang akan miliki property itu. Dan lepas tu orang kita akan kata, orang Bumi Putera kata, oh ni kenapa aset-aset kita tak mampu orang Bumi Putera bersaing. Tuan-tuan, kita baru dapat first million, apa kita buat? Kita beli rumah besar, kita beli Lamborghini, lepas tu kita pergi holiday overseas, lepas tu kita beli barang-barang mewah, lepas tu habis duit. Lepas tu macam, alamak, kenapalah aku ni tak cukup duit This is what the things that kita, bukan semua lah, ada di kalangan kita yang buat macam tu. The first million kita buat, kita bergaya. Sebab kita rasa kita akan ada the next million. Sepatutnya the first million yang kita dapat, kita akan fikir that million is not going to last forever. Dia tak akan ada kat situ selama-lamanya. Apa patut kita buat dengan the first million tu? Kita kena invest. Kita kena cari opportunity. Kita kena kembang dan besarkan lagi. This is not the time untuk kita nak, orang kata apa, that's the first thing yang dia buat. Lepas tu bila bisnes dah tak cukup modal, dia jam. Dia jam, dah tak tahulah. Lepas salahkan kerajaan. Inilah kerajaan tak bantu kita dan sebagainya. Saya tak kata semua Bumi Putera. Sebab itu bagi saya, the first step tu very important. And bagi saya lebih suka, saya jarang sangat ambil tender government. Jarang. Itu pun kalau ada pun sebab orang sub kat kita. Saya lebih suka invent the business. Create the business. Kita create the opportunity tu. And then Rafizi melihat bahawa kita kena move sebenarnya kepada high level industry. Kita dah kena fikir. Kalau tuan-tuan fikir, terutama kat Sarawak lah kita kata, kebanyakan orang kaya kat Sarawak, dia sama ada kerja kerajaan ataupun dia oil and gas. Bukanlah kaya, tapi maksudnya M40 ke atas lah. Ataupun dikroni kepada certain politician. Apart from that, majoriti rakyat tak ada. So kenapa dia tak berkembang? One of the reasons is, kalau kita tengok, local industry tu tak ada yang berkembang. Rakyat tempatan kita sendiri tak melihat ke hadapan, tak melihat ke arah bagaimana kita nak guna opportunity. Tuan-tuan, sekarang kita ada AI, kita ada internet, kita ada social media, we got lots of opportunity. Terlalu banyak peluang-peluang yang kita ada sekarang ni. Compare dengan awal tahun 2000, tengah tahun 2000, before 2008 dahulu kan. Kenapa 2008 masa itu mulanya Facebook. Sebelum itu kita tak ada that opportunity. Now we have that opportunity. Ada Ustazah Asma itu dia komplain. Dia kata bisnes dia rugi kerana harga barang mahal. Lepas tu dia kata, sekarang ni SST. SST tak implement lagi. Rupanya SST tak implement lagi, tuan-tuan. Dia rugi. Tuan-tuan, dalam pada dia kata dia rugi, dia tutup kedai kerana bisnes mahal. Tuan-tuan tahu tak? Ada yang berniaga jual ayam nyet Khairul Aming. Within 3 minutes dia jual 80,000 ke berapa ratus ribu dia botol dia punya produk. Ada satu ustaz tu dijual kek tapak kuda ke apa nama kek tu, saya tak makan kek macam tu kan. Tak nak order online tu minute second, tuan-tuan. Habis. So adakah kerana barang mahal ataupun kerana kita yang tak pandai bisnes? And then kita blame orang lain kepada perkara tersebut. Gagal dalam perniagaan ni normal. But how we learn and we recover, macam mana kita nak recover dan kita belajar daripada perniagaan, itu yang jadi masalah. Kita kena belajar benda ni dan kita kena keluar daripada kepompong kita. Hari ni Perdana Menteri announce 1 billion akan diberikan, akan diletakkan di JLIC untuk mengembangkan bisnes perniagaan Bumi Putera. 1 bilion ringgit akan diletakkan di dalam JLIC bagi mengembangkan bisnes Bumi Putera. Kalau lepas ni, kalau kita tak kembang lagi, tuan-tuan, saya tak tahulah. Tak berkembang lagi kita sebagai putera, saya tak tahulah. Dan yang satu lagi, bila Syed Ibrahim kita harapkan pagar makan padi tadi, saya nampak satu lagi benda yang kita kekurangan adalah kerana setiap kali ada bisnes, dia makan komisen. Itu yang jadi isu tu. Makan komisen tu yang jadi isu tu.
Bila dah makan komisen jadi isu, itulah masalah ni. Alright. Lebih kat situ saya kata bisnes ni kita kena berkembang lah. Kalau kita betul-betul nak really going into that direction. Alright. Ni menarik apa yang dikatakan oleh Rafidah Aziz. Okay, saya baca ni dulu, kemudian saya bagi background konteks dia. Fahmi perlu mohon maaf kepada Rafidah Aziz. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil perlu memohon maaf secara terbuka kepada bekas Menteri Perdagangan Tan Sri Rafidah Aziz susulan tindakan SKMM menyekat hantaran di akaun Facebooknya mengenai catatan berkaitan IJN. Tokoh wartawan negara Tan Sri Johan berkata Rafidah hanya merujuk kepada peraturan baru IJN yang dikatakan terpaksa melepaskan semua kaki tangan kerajaan dan pesara disebabkan oleh langkah penjimatan kerajaan. SKM sebelum ini telah dikecam keteruk kerana memanggil editor dan menyekat saluran berita yang dianggap tidak menyenangkan pemerintah. Hal ini berlaku walaupun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan beliau mengalu-alukan teguran dan pandangan berbeza katanya. Media pada Jumaat lalu melaporkan Rafidah mendakwa media sosial yang ditapis setelah salah satu catatan mengenai layanan terhadap persaraan kerajaan disekat daripada dibaca oleh pengguna lain. Jelasnya hantaran tersebut hanya boleh dilihat dan dibaca oleh dirinya sendiri tetapi tidak oleh pengikutnya. Baik. Saya, macam inilah. Yang pertama sekali, sebab tidak ada kenyataan rasmi daripada Fahmi dan juga SKMM mengenai perkara ini, adakah hantaran tersebut disekat atau tidak? Itu satu benda. Sebab restriktif ni dia ada banyak sebab. Kalau Facebook restrictkan posting kita ada banyak sebab. Dan tidak semestinya disebabkan SKMM. Tidak semestinya, saya bukan kata tidak boleh disebabkan oleh SKMM. Tidak semestinya disebabkan oleh SKMM. Salah satu yang menyebabkannya adalah disebabkan oleh report daripada orang ramai. Kan? So, bila Johan tiba-tiba mengatakan dan menyalahkan Fahmi suruh minta maaf, satu benda yang agak pelik juga kerana belum ada kenyataan rasmi daripada Fahmi mengatakan bahawa dia yang mengarahkan untuk SKMM menyekat. Dan saya sendiri secara personal pun tak tahu sama ada SKMM mempunyai ponder upon lah. Kan? Mungkin ada, mungkin. Tetapi untuk dia nak menyatakan bahawa Fahmi yang buat, SKMM yang buat, bagi saya unfair lah. Kita tak tahu. Dan sekatan hantaran di Facebook ni kadang-kadang bukan disebabkan oleh SKMM semata-mata. Dia mungkin juga disebabkan oleh report daripada orang ramai yang melihat. Mungkin disebabkan oleh Facebook sendiri yang melihat benda itu sebagai threat. Kita tak tahu, tuan-tuan. So untuk Johan menyatakan terus menuduh Fahmi bersalah dalam hal ini, menyekat dan sebagainya, for me that is over sangat lah. Kecuali Fahmi nanti keluarkan kenyataan secara rasmi, nantilah saya tanya dia. Sebab sekarang ni asalnya dia tak ada dalam negara ni kan. So kita tengok nanti. So kenyataan mengenai IJN tersebut, yang itu sebenarnya saya tengah tunggu kenyataan daripada KKM sendiri. Dia dah ada keluar kenyataan. Dan perkara ini akan dimaklumkan dalam masa yang terdekat. Apa yang berlaku dan kaedah dia. Kalau tak silap pengumuman daripada Menteri Kesihatan tempoh hari, beliau telah mengumumkan 100 juta sebenarnya untuk kegunaan dalam perubatan. Tapi secara detailnya nanti saya akan dapatkan mengenai perkara tersebut. So buat masa ini, saya boleh kata bahawa belum ada kenyataan rasmi berkenaan dengan sama ada sekatan itu datang daripada SKMM ataupun kadang-kadang mungkin Rafidah sendiri tak pandai pakai Facebook ke apa, saya tak tahulah. Kita tengok nanti. Okey, habis. Yang ini menarik, tuan-tuan, berkenaan dengan ringgit. Ringgit dijangka stabil minggu depan. Ringgit dijangka stabil pada paras 4.74 hingga 4.75 berbanding US dollar minggu hadapan setelah mencatatkan peningkatan ketara pada minggu sebelumnya, kata Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Muhammad Asfanizam Abdul Rashid. Beliau berkata pasaran akan memantau rapat data senarai gaji bukan ladang Amerika Syarikat yang akan diumumkan minggu hadapan. Sekiranya angka NNP berada dalam jangkaan atau lebih rendah daripada dijangkakan, dolar AS akan melemah, katanya. Bagaimanapun, Muhammad Afnizam berkata bahawa masa ini keadaan masih tidak menentu sementara menunggu keputusan penurunan kadar faedah oleh AS yang dijangkakan pada Jun. Bagi minggu yang baru berakhir ini, ringgit diniagakan kebanyakannya tinggi berbanding dolar Amerika setelah Bank Negara mengumumkan ia akan meningkatkan libat urusnya dengan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan. Syarikat berkaitan kerajaan, perbadanan dan pelabur untuk menggalakkan aliran masuk berterusan ke pasaran pertukaran asing. Okey.
Okey. Alright. Sementara itu, ringgit diniagakan kebanyakan tinggi berbanding mata wang negara ASEAN lain. Contohnya, ringgit meningkat berbanding baht Thai pada minggu sebelumnya dan juga naik berbanding dolar Singapura, mengukuh berbanding peso Filipin dan tetapi turun berbanding rupiah daripada 301.5 kepada 306.1. Baik, ini tuan-tuan, saya tertarik dengan bahagian ini tadi bila dia kata dua perkara, sekiranya angka NFP senarai gaji bukan ladang dalam jangka atau lebih rendah daripada dijangkakan, US dollar akan melemah. Dan kedua, dijangka bahawa penurunan kadar faedah oleh AS berlaku pada bulan Jun. Okey. Sebagaimana saya kata, dua perkara fundamental yang paling utama, antara perkara fundamental yang paling utama di dalam menentukan kelemahan atau kekuatan dasar ringgit adalah interest rate US, kedua ekonomi China. So, saya kata bahawa dalam tahun ini dijangkakan interest rate US, bukan dah dijangka, dah berlaku pun. Interest rate US sekarang ini dia dah stagnant. Kerajaan Amerika Syarikat dia tak boleh naikkan lagi federal interest rate dia. Interest rate dia tak boleh naik lagi. So, pada bulan Jun nanti, pada bulan musim panas, dijangkakan bahawa interest rate itu akan menurun. Isu dia, adakah penurunan itu berlaku secara mendadak ataupun berlaku secara perlahan-lahan? Itu masih diperdebatkan di kalangan ahli ekonomi dan juga policy makers US, Federal Reserve US, berlakukan secara mendadak atau dilakukan secara cepat. Itu satu perbincangan nanti. Dan disebabkan oleh faktor itu dan juga dilihat kepada harapan pengukuhan ekonomi China pada tengah sehingga hujung tahun ini, maka ringgit dijangka sehingga mencapai sehingga RM4.50. Dijangka RM4.50. Mana tadi? Menurut Menteri Keuangan kedua, dijangka pada mengukuh sehingga RM4.50, RM4.40, sehingga hujung tahun ini. Another one yang berlaku apabila kerajaan intervene dengan cara mengumumkan ia meningkatkan libat urusnya dengan syarikat pelaburan. Apabila meminta JLC, JLIC dan juga syarikat-syarikat pelabur dan korporat untuk menggalakkan, mencairkan wang USD mereka agar pertukaran itu meningkatkan nilai ringgit. Sekarang ini banyak JLIC, JLC, pelabur, corporate dan sebagainya, setelah mereka berdagang, mereka menyimpan dana ataupun modal mereka dalam USD. Rather than daripada mereka nak convert balik ke dalam RM. Kenapa? Sebab benda ini, kalau kita perasan dahulu, macam JLC, JLIC, dia ada tempoh waktu dia. Setelah tempoh waktu itu, mereka wajib convert balik dalam RM untuk bawa aliran duit tu masuk. Tetapi sejak liberalisation corporation tu, kita liberalisekan pasaran, sekarang ini kita tak mewajibkan JLC, JLIC dan juga corporate untuk nak cairkan balik duit. Tetapi Government Bank Negara Malaysia memohon mereka untuk nak cair balikkan duit, dan itu akan membantu untuk mengukuhkan ringgit Malaysia. Now, tuan-tuan, so bila walaon berkata ringgit lemah, ringgit tak mengukuh, ringgit tak mampu, ringgit itu, Perdana Menteri gagal. Perasan tak? Tidak ada seorang pun daripada mereka memberi cadangan bagaimana nak mengukuhkan ringgit. Betul cakap saya. Sebab tu dalam TikTok tempoh hari, saya ada, bila orang cakap ringgit je saya nak bawa naik. Bila orang cakap ringgit je saya nak bawa naik. Sebab saya nak tanya dia orang, okey, kalau kerajaan sekarang ini gagal dan lemah dalam menangani isu ringgit, so apakah cadangan kamu supaya katakanlah kamu memerintah, mampukah kamu meningkatkan kadar ringgit? Mampukah kamu meningkatkan kadar ringgit? Kalau mampu, dengan cara bagaimana? Jangan guna alasan, bagi kami memerintah dulu, tahulah kami apa nak buat. Itu bukan jawapan. Saya kata, fundamentalnya, apa yang kita dah buat sekarang ini, mampu untuk nak mengekalkan kadar ringgit. Nak mengukuhkan kadar ringgit itu. Kita dah mampu. Hutang kita 1.5 trilion. Kita ditinggalkan dengan interest rate yang tinggi. Kita ditinggalkan dengan unemployment rate yang tinggi. Kita ditinggalkan dengan inflation yang tinggi. Kita ditinggalkan dengan kadar barang yang mahal. Tetapi semua itu berjaya dikawal. Kita ditinggalkan dengan defisit yang tinggi. Pada tahun 2023, kerajaan telah mengurangkan
defisit kita daripada 5.6% kalau tak silap saya kepada 5%. Kalau tak silap saya lah, saya kena check balik. Saya malas nak Google sebenarnya. Tapi maksudnya daripada 22 compare 2023, Kerajaan Pakatan Harapan Madani ini telah berjaya mengurangkan defisit. Dan dijangkakan pada tahun ini sehingga 4%. Berkemungkinan sampai hujung penggal ataupun penggal baru kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, buat kali pertama dalam sejarah negara kita setelah beliau menjadi Menteri Keuangan, kita akan melihat surplus di dalam bajet ekonomi kita, bajet negara kita. Tuan-tuan nak tengok surplus tak? Tuan-tuan tak pernah tengok lagi surplus Saya sempatlah merasa. Tuan-tuan tak sempat merasa? Ada kot. Yang dah tua-tua macam saya dekat atas ni, merasalah. Tapi yang mana budak-budak muda sunat laser yang konon-konon terpaling Islamik ni, korang tak pernah merasa benda tu. Tapi korang dapat merasa kalau kita bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga penggal seterusnya. Kita tengok nanti. Oh, kenapa kena tunggu penggal seterusnya? Kalau korang belajar ekonomi, kalau korang tengok sendiri sejarah ekonomi, daripada 80% GDP to debt to GDP kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya mengurangkan dalam tempoh 3 ke 4 tahun kepada 32%. Daripada defisit, Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya naikkan jadi surplus dalam tempoh 3 tahun sewaktu beliau menjadi Menteri Keuangan. Has been done. Pernah dibuat. Sejarahnya ada. Mengaku tak mengaku, itu satu hal korang terimalah. Kalau kau nak terima, tak nak terima, tidak mengapa. Tidak mengapa. Baik. Alright guys, so itu dia beberapa pendedahan daripada Brother Iswardi ya, berkaitan dengan keadaan ekonomi kita, apa yang pernah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Jadi amat menarik ya, ini belum masuk ke dalam topik politik. Tapi apapun kita boleh melihat ya, banyak perkara sebenarnya yang mungkin di luar pengetahuan kita sekarang apa yang berlaku. Namun pendedahan demi pendedahan yang dibuat oleh Brother Iswardi ini, saya percaya boleh memberikan manfaat pengertian kepada anda dan kita semua di luar sini. Jadi apa pandangan anda? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.